Okey, baik. InsyaAllah pada malam ni kami kumpulan 7 ingin membentang ataupun membuat sedikit pembentangan berkaitan tajuk Imam Malik radhiyallahu anhu. Okay, ini adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama Abu Zar bin Samsi, nombor matrik 119-1617. Yang kedua saya sendiri Ainul Izzuddin bin Azman, 119-1629. Okey, berhenti dulu ya. Stop. Okey, baik. Kamu background. Ya. Ainul Izzuddin. Ya, saya. Siapa Ainul Izzuddin? Saya. Ainul Izzuddin. Kamu yang bentang. Okay. Saya bentang. Okey, teruskan. Okey, baik Ustaz. Okey, dan pembentang terakhir adalah Wan Ahmad Al-Orain bin Ruzaini, 119-3005. Okay, baik. InsyaAllah pada malam ni kami akan membentang berkaitan dengan isi kandungan yang kami telah susun, iaitu pertama pengenalan, latar belakang, perjalanan tuntut ilmu, guru-guru Imam Malik, murid-murid Imam Malik, hadis riwayat Imam Malik, kitab karangan Imam Malik, pujian terhadap Imam Malik, kesimpulan dan rujukan kami. Okay, baik. Saya akan teruskan dengan saudara Wan Ahmad Al-Orain untuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Ahmad Al-Orain dan nombor matrik saya 1193005. Jadi pada hari ini untuk yang pertama sekali adalah pengenalan. Untuk pengenalan kami berdasarkan daripada Imam Malik. Imam Malik merupakan ulama besar di kota Madinah yang digelar sebagai ahli hadis. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah melainkan sewaktu menunaikan haji. Dan beliau juga pengasas mazhab Maliki. Berdasarkan amalan penduduk Madinah, secara kiasnya ialah masalih mursalah dan juga merupakan ulama besar dalam ilmu hadis. Hari ini sedikit berbeza dengan karakteristik imam-imam yang lain. Jadi saya akan forward terus ke slide yang seterusnya, iaitu latar belakang Imam Malik. Nama penuh beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahi. Dan nama gelaran beliau adalah Abu Abdullah. Dan nasab beliau pula adalah Datuk Malik bin Amar, adalah golongan ulama tabi'in yang terkemuka. Tarikh lahir, beliau dilahirkan pada 93 Hijrah di Madinah, 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Dan tarikh wafat beliau pula adalah 14 Rabiul Awal 179 Hijrah, dikuburkan di perkuburan Baqi di Madinah. Jadi seterusnya ialah tentang perjalanan tuntut ilmu Imam Malik. Yang pertama sekali adalah Imam Malik memulakan rihlah menuntut ilmu ketika masih kecil bersama gurunya Ibnu Hurmuz selama 7 tahun atau 8 tahun pertama pengajiannya. Beliau juga pernah belajar dengan pelbagai ulama yang terkemuka di Madinah, termasuk dengan Al-Laits Ibnu Sa'ad. Dan seterusnya memperlihatkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama Islam sejak umur kecil. Beliau juga pendidikan tidak diperlukan untuk kanak-kanak semasa Imam Malik masih kecil kerana hanya kanak-kanak yang mempunyai kemahiran unik diberi peluang untuk bersekolah. Jadi seterusnya tentang perjalanan tuntut ilmu juga. Beliau peroleh pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah agama dengan mengikuti kegiatan pengadilan di Madinah. Imam Malik juga telah berguru dengan 900 orang guru yang terdiri daripada kalangan tabi'in dan tabi'in dan tabi'in. Beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu seperti hadis, fiqh,
dan lain-lain daripada beberapa guru yang berbeza. Lepas itu mempelajari ilmu Ar-Raqyu daripada Ar-Rabi'ah bin Abdul Rahman yang dikenali sebagai Rabi'atul Raqi. Jadi seterusnya saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang guru-guru Imam Malik. Guru-guru Imam Malik terdapat banyak yang telah beliau menuntut ilmu, tetapi di sini kami hanya mengemukakan 5 sahaja. Imam Malik antaranya ialah yang pertama Abdul Rahman bin Harman, Abu Radih Nafi' bin Abdul Al-Rahman, dan yang ketiga adalah Rabi'ah bin Abdul Rahman. Yang keempat pula adalah Muhammad bin Yahya Al-Anshari, dan yang terakhir adalah Nafi' atau dikenali sebagai Abu Suhail. Dan seterusnya pula saya akan menceritakan tentang murid-murid Imam Al-Malik. Murid-murid bagi beliau juga ramai sebenarnya, tapi di sini kami hanya kemukakan 9. Contohnya adalah yang pertama murid Imam Al-Malik, Abu Abdullah Abdul Rahman bin Qasim. Yang kedua Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Dan yang ketiga pula Ashbab bin Abdul Aziz Al-Qaisi. Yang keempat Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Dan yang kelima Asbaq Ibnul Farj Al-Umawi. Dan yang keenam pula Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam. Yang ketujuh Muhammad bin Ibrahim Al-Askandari bin Ziyad. Yang ke-8 Abu Al-Hasan Ali bin Ziyad At-Tunisi. Dan yang terakhir pula adalah Abu Abdullah Ziyad bin Abdul Rahman Al-Qurtubi. Jadi itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okay. Terima kasih Wan Ahmad Al-Ghani. Okay, saya akan teruskan dengan hadis riwayat Imam Malik. Yang pertama saya memilih daripada Kitab Janaiz. Ini siapa ni? Ainul Izzuddin bin Azman, Metrik 1191629. Terus. Okay, untuk mafhum daripada Kitab Janaiz, Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhtayani dari Muhammad bin Sirin bahawa Ummu Atiyah Al-Ansariyah berkata Rasulullah SAW telah datang kepada kami ketika anak perempuannya meninggal dunia dan bersabda, basuh dia 3 kali atau 5 atau lebih daripada itu jika anda berfikir perlu dengan air dan daun teratai, dan pada akhirnya memakai beberapa kapur barus atau sedikit kapur barus. Dan apabila anda telah selesai beritahu saya, apabila kami selesai, kami memberitahunya dan dia memberikan kami pembalut pinggangnya dan berkata, kafankan dia dengan ini. Untuk hadis yang seterusnya adalah daripada kitab Siam. Mafhumnya, Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebulan ada 29 hari. Janganlah kamu mulakan puasa dan jangan berbuka sehingga kamu melihat anak bulan. Jika anak bulan itu dikaburkan daripada kamu, maka bersenamlah bila sepatutnya. Baik, untuk hadis yang terakhir daripada Kitabul Ilbas ataupun Sawub, yang mafhumnya, Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abu Saleh bahawa Abu Hurairah berkata, wanita-wanita yang terlanjang walaupun memakai pakaian sesat dan menyesatkan orang lain, dan mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan masuk syurga, temui baunya, dan baunya tercium sejauh jarak yang ditempuh dalam 500 tahun. Saja untuk hadis pilihan kami. Saya teruskan dengan Abu Zar. Bismillah. Oh, kenapa gelap? Nampak ke? Dengar tak? Dengar apa? Sekejap Saya check lighting ya. Okay. Bismillah. Ustaz dengar Ustaz? Okey, dengar. Saya letak lighting sikit Ustaz. Gelap Ustaz. Terus. Terus Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Zar bin Samsi.
Nombor metrik 1191617. Okey, baik. Jadi untuk bahagian saya pula ialah kitab karangan Imam Malik. Seperti mana yang tertera di paparan, ada 7. Tapi ada banyak lagi kitab yang kami tidak masukkan. Okey, jadi untuk kitab karangan Imam Malik, yang pertama dan yang paling terkenal di antara ulama-ulama lain iaitu kitab Al-Muwatta'. Yang kedua ialah kitab Fi'al Qadar wa Ar-Ra'du ala Qadariyah. Kitab yang ketiga ialah kitab An-Nujum, Hisab Madar Al-Zaman wa Manazil Al-Qamar. Kitab yang keempat ialah kitab Al-Utbiyah atau dikenali sebagai Al-Mustakhrajah. Yang kelima ialah kitab Al-Adab wa Al-Mawa'id. Yang keenam, kitab Al-Mudawwana Al-Kubra. Dan yang terakhir ialah kitab Al-Mawaziyah. Okey, baik. Jadi seperti mana yang semua nampak, kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ini merupakan kitab yang ditulis pada tahun 144 Hijrah, dan kitab ini merupakan kitab yang mengandungi hadis-hadis dan riwayat yang dihimpun dan disusun oleh Imam Malik. Kitab ini digunakan oleh Khalifah Harun al-Rashid sebagai panduan kepada umat Islam di samping Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan Al-Muwatta' itu sendiri membawa maksud yang disepakati atau tunjang atau panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Hal ini kerana Imam Malik telah mengkumpulkan riwayat yang ada di dalam kitab itu kepada 70 ulama fiqh di Madinah, dan mereka menyetujuinya, iaitu Muwatta'. Dan kitab Muwatta' ini lengkap dengan pelbagai masalah agama yang merangkumi ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua hadis yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sesebuah hadis. Okey, seterusnya. Okey, seperti yang tertera di paparan ialah contoh kitab Al-Muwatta' dan sebelahnya pula ialah kitab Al-Mudawwamatul Kubra. Terima kasih. Seterusnya. Okey, jadi di sini adalah sedikit sebanyak pujian terhadap Imam Malik. Pujian daripada para alim ulama yang lain. Seperti mana anda lihat, yang pertama ialah Ibnu Syihab. Beliau berkata, engkau wahai Malik adalah karung ilmu dan gudangnya ilmu. Yang kedua, kata-kata daripada Sufyan bin Uyainah. Apalah erti kami jika disandingkan dengan Imam Malik? Kami hanya mampu mengikut jejaknya sahaja. Selain itu, Imam Malik adalah tuan penduduk Madinah, tuan kaum muslimin, imam besar, faqihnya daratan Hijaz, pelita ilmu yang memancar. Yang ketiga ialah Imam Asy-Syafi'i. Jika datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka terimalah dengan tangan terbuka. Kerana apa? Tidak ada di muka bumi ini, maknanya di zaman Imam Syafi'i, sebuah kitab yang paling tepat selain kitab Al-Muwatta'. Seterusnya. Seterusnya, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata kepada Imam Malik bahawa jika datang sebuah athar, maka Imam Malik adalah bintangnya. Seandainya bukan kerana Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka lenyaplah ilmu di Hijaz. Dahulu jika ada sesuatu yang meragukan dari hadis, maka dia tinggalkan semua. Seterusnya, Imam Al-Bukhari berkata, sanad hadis tersahih adalah dari jalur Imam Malik dari Nafi' dan dari Abdullah bin Umar. Yang terakhir ialah Wahab bin Khalid. Tidak ada di antara timur dan barat seorang lelaki-lelaki yang seamanah Imam Malik terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Okey, jadi ini adalah sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh Imam Malik kepada dalam penyebaran hadis dan ilmu-ilmu fiqh dan sebagainya. Okay, jadi pertama, sumbangan yang paling utama daripada Imam Malik ialah karangan kitabnya sendiri, iaitu kitab Al-Muwatta'. Yang mana kitab Muwatta' ini menjadi sumber rujukan dalam kajian berkaitan dengan ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Kitab Muwatta' ini, Imam Malik menghafal 100,000 buah hadis selama 40 tahun dan menyusunnya di dalam kitab karangannya ini. Lalu, penapisan hadis itu berkurang daripada kepada 10,000 dan sehingga kini menjadi 500 buah hadis sahaja yang ditapis daripada banyak-banyak hadis tadi. Seterusnya, mazhab Imam Maliki sendiri iaitu mazhab Maliki, yang mana mazhab Imam Maliki
Imam Malik tersebar luas di beberapa buah negara seperti Maghribi, Andalus, Algeria, Tunisia, Libya, Sudan, Bahrain, Kuwait, Mesir dan lain-lain. Seterusnya. Sumbangan yang seterusnya ialah Imam Malik merupakan seorang yang pakar ilmu hadis yang mana ramai ulama dari luar Madinah min hurujil Madinah datang kepada beliau, datang ke Madinah untuk menuntut ilmu terutama dalam bidang hadis itu sendiri. Seterusnya ialah kota Madinah. Kota Madinah di zaman Imam Malik menjadi hidup dengan cahaya-cahaya ilmu. Kerana apa? Hasil usaha Imam Malik dalam menuntut ilmu dan meriwayatkan ilmu hidup sepanjang hidup beliau sehingga menyebabkan orang ramai tertarik untuk datang ke Madinah, dan pada zaman itu bumi Madinah ini hidup kerana ilmu-ilmu yang ada pada zaman tersebut, dan itu merupakan salah satu keberkatan daripada hasil usaha Imam Malik itu sendiri. Dan seterusnya, Imam Malik ni merupakan seorang guru yang mana dia menjadi seorang guru kepada ulama-ulama yang terkenal, dan salah satunya ialah Imam Syafi'i, yang mana kita tahu mazhab Syafi'i yang kita guna pakai di Malaysia. Imam Syafi'i merupakan salah seorang daripada murid Imam Malik. Dan seterusnya ada Imam Abdullah bin Hakam dan Abdul Rahman bin Qasim. Okay, seterusnya. Ainun. Untuk kesimpulan, pertama, mencontohi kegigihan dan kesabaran Imam Malik dalam proses beliau menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Yang ketiga, pegang prinsip Imam Malik sebagai seorang penuntut ilmu, iaitu orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu yang datang mencarinya. Dan yang ketiga, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Yang bermaksud, ilmu tanpa amal umpama pohon tak berbuah. Akhir kata pada kami, jadikanlah Imam Malik ini sebagai satu ikon untuk kita sebagai penuntut ilmu yang sentiasa dahagakan ilmu untuk kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu Ainul, rujukan. Okey, maaf ya. Ainul. Ya. Rujukan. Ya, betul. Rujukan tak baca tadi. Oh, memang tak ada. Ada. Untuk rujukan tu ada penambahan di. Okey, untuk rujukan kami mengambil rujukan ini. Saya tersalah masuk, Ustaz, maaf Ustaz, sebab tak letak dalam rujukan, tapi dalam bahas kami dah letak. Yang mana rujukan kami ambil sendiri daripada kitab Muwatta' Al-Maliki, dan seterusnya kitab terlengkap biografi 4 Imam Mazhab yang mana ditulis oleh Ustaz Rizam Aizid, yang mana dicetak di Saufa, Yogyakarta. Dan seterusnya kitab studi kitab hadis dari Muwatta' Imam Malik hingga Mustadrakul Hakim, karangan Muhammad Misbah pada tahun November 2020 oleh dicetak di Ahli Media Press di Kota Malang, dan kami menggunakan satu jurnal, iaitu jurnal daripada Syari dan penulis-penulis lain, yang mana pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas daripada segi pendekatan sejarah sosial, iaitu diterbitkan di dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Jilid 1, volume nombor 2. Jilid 1 nombor 2. Okey, jadi itu saja, sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik datang daripada Tuhan. Segala salah dan silap dan kekurangan datangnya daripada kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih doktor dan kawan-kawan yang lain.